Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan lagi umur kita, Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita, Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita beriktikaf di rumah Allah pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah, dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni walaupun hujan yang lebat ya, guruhnya dengan petirnya, sampai kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya, dengan ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala, hingga sama-sama dapat kita berhimpun dalam majlis ilmu di mana kita akan sambung lagi pengajian hadis daripada kitab Hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada malam ni kita masih lagi bicarakan tentang hadis yang ketiga, iaitu rukun Islam yang 5. Saya bacakan hadisnya daripada muka surat yang ke-45. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Artinya diriwayatkan daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan atas 5 rukun. Pertama, syahadah, yakni pengakuan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesuruh Allah. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat.
yang keempat mengerjakan haji di Baitullah, dan kelima berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarah daripada Al-Imam Ibn Al-Attar rahimahullahu taala telah pun kita bacakan daripada muka surat yang ke-46, 47 dan 48 pada minggu yang lalu. Jadi pada malam ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita akan bacakan sedikit ya syarah daripada Al-Imam Ibn Al-Attar berkaitan kalimah riwayat khamsin dan khamsatin. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buat perbandingan mudah. Hadis yang saya bacakan sebentar tadi daripada muka surat yang ke-45, cuba bandingkan dengan hadis dalam muka surat yang ke-46, buniyal islamu ala khamsatin. Muka surat 45, buniyal islamu ala khamsin, bezanya khamsin dan khamsatin. Jadi itu yang disyarahkan oleh Ibn Al-Attar. Kita bacakan sedikit. Asy-Syaikh Muhyiddin. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila disebutkan Muhyiddin, muhyi ya, kalau diterjemahkan sebagai penghidup, ad-din agama, penghidup agama ataupun orang yang menegakkan agama Islam, merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, pengarang kitab hadis 40. Walau bagaimanapun kata para ulama, beliau Al-Imam An-Nawawi tak suka dengan gelaran tersebut, kerana dia menganggap Muhyiddin, penegak agama, itu satu gelaran yang cukup besar yang tidak layak untuk dirinya. Dari situ sebenarnya tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, istilah Muhyiddin adalah puji-pujian ya kepada Al-Imam An-Nawawi. Sedangkan Al-Imam An-Nawawi seorang yang tawadhu', orang yang wara'. Dia tidak mahu menisbahkan diri dia kepada gelaran-gelaran yang hebat ya. Asy-Syaikh Muhyiddin radhiyallahu anhu menyebut dalam syarh Sahih Muslim berkaitan hadis ini, dalam riwayat pertama dan keempat dengan lafaz ala khamsatin dengan huruf ha. Huruf ha yang dimaksudkan adalah ta marbutah. Kenapa disebutkan ha, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah? Sebab kalau pada ejaannya ta marbutah, ta simpul ya, ta simpul. Tetapi bila mana kita waqaf ya, kita akan menyebut dengan huruf ha. Contohnya dalam surah Al-Qari'ah ya, kalau kita sambung, kita akan baca ayat pertama dengan ayat kedua, Al-Qari'atu mal-Qari'ah, kita akan sambung ya. Jadi ta tu hidup, Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Tetapi kalau kita waqaf, Al-Qari'ah, dimatikan dengan huruf ha ya. Asalnya ta marbutah ataupun ta simpul ya. Kedua-duanya tanpa huruf ha. Yang dimaksudkan ha, kedua-duanya tanpa ta marbutah. Baik. Yang dimaksudkan dengan riwayat huruf ha ataupun ta marbutah ialah 5 rukun, khamsati arkan atau seumpamanya. Dan riwayat yang membuang huruf ha ataupun ta marbutah ialah 5 perkara, khamsi khisalin atau faktor khamsi da'aim atau kaedah khamsi qawaid atau sebagainya atau seumpamanya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ini daripada sudut kaedah bahasa saja. Kenapa ada yang menyebut khamsah, khamsatin, ada yang menyebut khamsin ya. Jadi kalau khamsatin itu merujuk kepada arkan, kepada rukun-rukun ya. Adapun khamsin merujuk kepada qawaid, kaedah ya. Ini daripada sudut bahasa saja. Jadi kalau tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, untuk mudah fahamlah ya, kalau lelaki namanya Hasan, untuk perempuan Hasanah ya. Kalau nama lelakinya Hafil, kalau nama perempuannya Hafizah, macam itulah ya.
Berhubung dengan kalimah haji, yang didahulukan dan diakhirkan. Jadi ingat tak tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau merujuk kepada hadis yang kedua yang kita namakan sebagai hadis Jibril, ya, disebutkan haji itu rukun yang kelima. Tetapi kalau dalam hadis ini disebutkan pada tempat yang keempat. Jadi dijelaskan dalam riwayat pertama dan keempat didahulukan perkataan puasa dulu. Puasa datang dulu, ya. Dalam riwayat kedua dan ketiga pula didahulukan perkataan haji dulu. Kemudian para ulama berbeza pendapat dalam soal penafian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma terhadap seorang lelaki yang mendahulukan perkataan haji, sedangkan Ibnu Umar meriwayatkannya sebagaimana yang terdapat dalam dua jalur periwayatan yang telah dinyatakan. Pendapat yang paling jelas wallahu a'lam, berkemungkinan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mendengarnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak dua kali. Sekali dengan mendahulukan lafaz haji dan sekali lagi dengan mendahulukan lafaz puasa. Maka dia meriwayatkannya juga dalam dua keadaan pada dua masa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mudah faham, kan bila kita baca-baca hadis, kadang-kadang ada yang agak teliti. Kata kenapa hadis yang hari tu kita belajar rukun yang keempat puasa, rukun yang kelima menunaikan ibadah haji. Tiba-tiba kita belajar hari ni rukun yang keempat haji dulu, kemudian rukun yang kelima baru puasa. Jadi tertanya-tanya. Jadi para ulama ambil berat tentang perkara tersebut. Lalu mereka menghuraikan kepada kita, boleh jadi saja Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia dengar dua kali daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali baginda mendahulukan haji dulu baru puasa. Boleh jadi satu kali lagi baginda meriwayatkan menyebutkan puasa dulu baru haji. Begitulah. Jadi menjawab persoalan kalau yang tertanya kenapa ada perbezaan di antara satu hadis dengan hadis yang lain. Kemudian tatkala seorang lelaki menolak pendapat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan mendahulukan lafaz haji, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Janganlah kamu menolak pendapat aku dalam perkara yang kamu tidak tahu tentangnya. Jangan kamu membantah perkara yang kamu tidak tahu." Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, seolah-olah Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma mempertahankan pendirian dia sebagaimana yang dia dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Perkara ini tidaklah menafikan bahawa beliau mendengarnya daripada dua versi. Berkemungkinan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mendengarnya sebanyak dua kali melalui dua versi sebagaimana yang telah kami nyatakan. Kemudian tatkala lelaki itu membantah pendapatnya, dia terlupa akan versi yang dibantahnya lalu dia menafikannya. Kedua-dua kemungkinan ini ialah pandangan yang terpilih dalam isu ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah ada yang tertanya pula, lelaki ini lelaki yang mana pula? Lelaki yang membantah pendapatnya lelaki yang mana? Maka dia merujuk kepada hadis yang keempat, ya, ataupun hadis yang terakhir dalam muka surat yang ke-47, ya, yang bawah sekali. Dalam riwayat Muslim juga, anna rajulan qala li Abdullah ibnu Umar, iaitu sesungguhnya ada seorang lelaki berkata kepada Abdullah bin Umar, yang tu merujuk kepada lelaki itu. Asy-Syaikh Abu Amr bin As-Salah rahimahullahu taala berkata, penelitian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma terhadap apa yang didengarinya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan larangan meriwayatkan secara bercanggah bersesuaian dijadikan hujjah bahawa huruf waw bermaksud tertib. Ini merupakan pandangan mazhab kebanyakan al-fuqaha asy-Syafi'iyah dan pandangan yang terpencil daripada ulama nahwu. Sesiapa yang berpendapat ia tidak bermaksud tertib, inilah pandangan yang terpilih dan pandangan jumhur. Hujahnya adalah
bukanlah keadaan tersebut bermaksud tertib, bahkan kerana puasa Ramadan difardukan pada tahun kedua hijrah, manakala haji difardukan pada tahun ke-6 hijrah. Dikatakan haji difardukan pada tahun ke-9 hijrah. Semestinya yang pertama perlu disebut dahulu berbanding yang kedua. Maka atas dasar inilah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mempertahankan hujahnya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini soal tentang tertib, ya. Kalau ada yang keliru, contoh mengatakan kenapa didahulukan haji, sedangkan kita tahu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahawa berpuasa yang sepatutnya datang dulu. Kalau ada yang tertanya begitu, jadi jawapannya adalah dan yang terdapat di dalam hadis ini tidak membawa erti tertib. Maksudnya kita tak boleh terjemahkan syahadatu alla ilaha illallah itu rukun pertama, wa iqamus salah itu dan mendirikan itu yang kedua. Tak, dia dan saja. Jadi contoh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ni contoh saja. Kalaulah seseorang tu kita tiba-tiba tanya dia, sebutkan rukun Islam yang 5. Dia berkata syahadah, 2 kalimah syahadah, lepas tu ada puasa Ramadan, lepas tu ada haji, lepas tu ada bayar zakat, lepas tu ada dirikan salat. Maksudnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dan dia tu tak menunjukkan bahawa itu tertib. Rukun ini rukun yang pertama, ini rukun yang kedua. Dia jawab sekadar, dan di akhirnya semua yang dia jawab itu, kesemuanya itu adalah rukun Islam, tapi tidak membawa kepada tertib. Manakala sebahagian para ulama juga menyebutkan bahawa itu tertib. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada perbezaanlah daripada pandangan para ulama. Jadi kita tak boleh kata bahawa rukun yang keempat tu haji dulu, barulah rukun yang kelima iaitu berpuasa. Tak, ya, bukanlah itu menunjukkan tertib rukun-rukun Islam. Baik. Kemudian kita bacakan perenggan yang terakhir sebelum kita tengok kepada syarah yang ada. Adapun riwayat yang mendahulukan haji, mereka berpendapat ia diriwayatkan secara makna. Macam tadilah yang kita katakan, dia sebut tak mengikut susunan, ya. Mereka melihat bahawa mengakhirkan yang pertama ketika menyebut sesuatu adalah perkara yang biasa berlaku, ya. Jadi kalau nak katakan macam tadi, susunan tadi tu, ya, dia jawab syahadah, 2 kalimah syahadah, lepas tu dia kata puasa Ramadan, puasa, tunaikan zakat. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, menunjukkan bahawa mengakhirkan, maksudnya tunggang terbaliklah dalam memberi jawapan itu adalah perkara yang biasa berlaku. Maka mereka mempraktikkannya dalam bab takdim dan takhir ini. Dalam pada itu mereka juga tidak mendengar larangan Ibnu Umar tentang perkara tersebut. Sesungguhnya ia daripada perkara samar yang aku dapati mereka tidak menjelaskan, ya. Baik, jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti setakat itu sahaja. Demikianlah akhir kalam Asy-Syaikh Abu Amr bin As-Salah. Manakala apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhyiddin Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, insya-Allah kita akan sebutkan dalam pertemuan kita yang akan datang. Baik, saya nak jelaskan beberapa perkara yang disebutkan oleh para ulama, ya, dalam mensyarahkan hadis ini. Yang pertama, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, hadis ini menggambarkan kepada kita tentang rukun Islam. Apa yang perlu ada dalam diri kita. Yang paling mustahak, yang paling penting adalah 2 kalimah syahadah. Persaksian bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang paling mustahak. Kerana tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, seseorang yang memiliki seluruh dunia ni, seseorang yang memiliki kekayaan seluruh dunia ini,
tapi tidak memiliki iman, tidak memiliki Islam, dia sebenarnya tidak memiliki apa-apa juga. Tak ada apa-apa yang dimiliki. Kerana apa, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang ketiga di dalam surah Al-Maidah. Ayat yang terakhir disebutkan dalam kitab Ulumul Quran, ini di antara pendapat para ulama sebagai ayat yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dalam peristiwa Haji Wada, ya, pada tahun yang ke-10 Hijrah, dikala baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada mereka. Baginda menyebutkan al-yauma, firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, hari ini aku telah sempurnakan agama kamu. Wa raditu lakumul islama dina, dan aku redha agama kalian adalah agama Islam. Hanya satu agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu agama Islam. Jadi kita beruntung sekali mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah, dan alhamdulillah kita memeluk ke dalam agama Islam. Itu nikmat paling besar, nikmat yang paling beruntung sekali. Kerana apa? Kerana apabila seseorang itu beriman, beragama Islam, setiap kebaikannya dikira di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikira, ada pahala. Sedangkan seseorang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak beragama Islam, apa-apa saja kebaikannya tidak dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, wa may yakfur bil iman faqad habita amalu. Dan barang siapa yang mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, maka semua kebaikan dia terhapus, tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, banyak di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala gandingkan iman dan amal soleh, ya, nak menunjukkan bahawa amalan-amalan yang baik, ibadah yang dilakukan, ketaatan kepada Allah hanya dikira, hanya ada pahala apabila dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila dia mengucap dua kalimah syahadah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang meninggalkan agama Islam, seseorang yang meninggalkan agama Islam, dia hilang segalanya. Dia hilang dunianya dan dia hilang akhiratnya. Dia tak memiliki apa-apa. Walaupun tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, dia masih lagi memiliki harta, dia masih lagi memiliki, ya, mungkin diri dia, ya, pekerjaan dia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, selagi mana dia tak kembali kepada agama Islam, dia telah hilang segala-galanya, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebab tu bila mana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mentaati perintah Allah, walaupun kehidupan kita biasa-biasa saja, kehidupan kita sederhana-sederhana saja, tetapi ada akhirat untuk kita, ada syurga Allah Subhanahu wa taala yang tersedia untuk kita. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kepentingan kita ini menjaga kalimah syahadah. Sebab itu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, setiap hari kita memperbaharui, ya, iman kita, kita mengulang-ulang kalimah syahadah. Kemudian tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, rukun Islam yang paling penting selepas syahadah, selepas syahadah, yang kedua adalah rukun salat, ya. Rukun kedua di dalam rukun Islam adalah salat. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan salat itu sebagai tiang-tiang agama,
Sebagaimana disebutkan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang tegak jaga solat dia, maka dia telah mendirikan agama dia. Dia teguhkan agama dalam diri dia. Wa man tarakaha, dan siapa yang meninggalkan solat, faqad hadamad-din. Dia telah biarkan agamanya runtuh. Dia telah runtuhkan agamanya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau masih ingat, kita kena tengok setiap rukun Islam semuanya nikmat daripada Allah. Dan saya dah bacakan beberapa hadis pada minggu lalu, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Siapa yang sempurnakan rukun Islam satu persatu, semua membawa dia ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata baginda sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan syahadah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dakhalal jannah, masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa nilainya dunia ini, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, langsung tidak setara dengan sebelah sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dunia tak ada apa-apa. Ya. Jadi kalaulah seseorang tu dia memiliki segala-galanya tapi dia tak ada iman, maka dia akan binasa pada hari akhirat nanti. Jadi yang penting tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, la ilaha illallah. Pengakuan, persaksian bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Kemudian selepas daripada syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, datangnya rukun Islam yang kedua, iaitu salat. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebagaimana disebutkan, semua rukun-rukun ini semuanya jalan yang lurus membawa kita dekat kepada Allah, semuanya membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jangan dinafikan rukun-rukun Islam, jangan dirasakan bahawa rukun Islam itu berat, menyusahkan. Tak. Semuanya membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya nak bacakan beberapa hadis. Hadis ini bukan untuk didengari saja, tetapi kita nak kena feel betapa beruntungnya kita dapat solat. Berapa beruntungnya kita, Allah bagi taufik dan hidayah boleh solat. Sebenarnya kita nampak kita sedang solat, tapi Allah sediakan ganjaran yang istimewa buat kita. Contohnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang kerjakan solat fardu subuh, dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga dia, Allah pelihara dia. Untung tak kita solat? Untung ataupun tidak kita solat, Allah nak bagi jaminan Allah pada kita. Allah nak bagi pemeliharaan Allah kepada kita. Luar biasa. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala bagi ancaman, jangan kacau. Orang yang solat subuh, dia dalam perlindungan Allah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, mungkin dekat dunia tak ada perumpamaan lah, tak ada perumpamaan yang setara. Kerana bila mana seseorang itu jaga solat fardu subuh, dia solat subuh, Allah dah jaga, Allah backup dia. Ya, jadi kalau kat dunia ni kadang-kadang tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau ada orang besar-besar kan yang ataupun gangster ke siapalah yang backup jaga kita kan, tak ada siapa-siapa berani kacau kita kan. Tapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang memberi jaminan untuk jaga kita Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai' fayudrikahu fayakubbahu fi nari jahannam." Apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam? Oleh kerana orang yang telah solat fardu subuh, dia jaga perintah Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, janganlah menyakiti orang yang solat subuh
jangan kamu sakiti dia tanpa jalan yang benar. Kalau tidak, Allah akan menyeksanya dengan menelungkupkan di atas wajahnya dalam neraka Jahannam. Bayangkan tuan-tuan bang dirahmati Allah, Allah jaga orang yang solat, ya. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfazillah yahfazuka. Kamu jaga Allah. Bukan bermakna kita jaga Allah. Jaga Allah dalam erti kata kita jaga perintah-perintah Allah. Allah jaga kita. Oh, luar biasa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Dalam satu hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sallal bardaini dakhalal jannah." Siapa yang mengerjakan dua solat bardain, dua solat yang di waktu sejuk, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Kita laksanakan solat, Allah siapkan syurga untuk kita. Dua solat itu merujuk kepada solat fardu subuh dan solat asar, ya. Ada dalam syarah hadis Ibn al-Battal menyebutkan bahawa solat subuh akan membuat seseorang mendapat perhatian Allah pada hari kiamat. Masya Allah, ya. Allah akan perhatikan kita, ya. Allah akan jaga kita. Kerana apa? Kerana kita jaga solat, ya. Kenapa dikhususkan dua solat ini? Kerana berkumpulnya para malaikat pada malam dan siang di waktu tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana pertukaran shift malaikat itu berlaku pada waktu subuh dan pada waktu asar, maka dua solat itu dijaga betul-betul. Sebenarnya kelima-lima pun kita jaga solat fardu kita, cuma dua waktu itu yang ditekankan. Kerana ramai sekali yang kadang-kadang terlepas, ya. Lebih-lebih lagi subuh, lebih-lebih subuh pada hari Sabtu, subuh pada hari Ahad, ya. Berbeza dengan hari Isnin sampai Jumaat, tak nak kena bangun juga kerana kena pergi kerja, kena bangun juga. Tapi Sabtu dan Ahad tak ada paksaan, maka ada yang terlepas, ada yang ambil peluang. Inilah malam minggu, ni kita nak tidur lewat, inilah malam kita nak jalan-jalan, malam ni lah kita nak berhibur, sampai esok subuhnya tertinggal. Jadi orang yang jaga, Allah Subhanahu wa taala bagi keistimewaan. Macam tu dah juga asar, ya. Kadang-kadang tuan-tuan bang dirahmati Allah, asar itu disebabkan orang dah penat bekerja, balik ke rumah dulu, berehat-rehat dulu, minum-minum dulu, hingga akhirnya terluput waktu asar. Tapi kalau orang yang jaga waktu solat ini, maka dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis lain lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nak bayangkan penat-penat kalau kita solat lah. Kok solat tak penat tuan-tuan bang dirahmati Allah. Tapi kalau nak katalah penat-penat solat kita, penatlah kita nak buat solat, tak rugi. Kerana kata baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan daripada Imam Muslim, la yalijan nar ahadun salla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, tak akan masuk ke dalam neraka, takkan masuk neraka. Ini janji hebat ni tuan-tuan bang dirahmati Allah. Ni jaminan, ya. Kalau hari ni tuan-tuan bang dirahmati Allah, ada banyak jaminan lah. Kita nak ada takaful kan, ya. Supaya kalau apa-apa berjadi, selamatlah kita kalau apa-apa berjadi. Tapi ni tuan-tuan bang dirahmati Allah, jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak akan masuk ke dalam neraka. Masya Allah, ni janji hebat tuan-tuan abang dirahmati Allah. Seseorang ahadun salla, yang melaksanakan solat sebelum terbitnya matahari. Sebelum keluar matahari, solat apa? Solat fardu subuh. Wa qabla ghurubiha, dan dia jaga solat sebelum tenggelamnya matahari, iaitu solat asar. Masya Allah, tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ada sedikit huraian, ya. Ada sedikit huraian, ya. Nak cerita betapanya Allah Subhanahu wa taala sangat pemurah. Allah sangat sayang pada kita. Allah bagi solat kepada kita sebab Allah nak kita masuk ke dalam syurga Allah. Allah bagi solat kepada kita supaya kita tidak masuk ke dalam neraka Allah. Dalam Al-Quran, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, istimewa. Dalam Al-Quran dia ada testimoni, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Ada testimoni penghuni syurga. Penghuni syurga bagi tahu macam mana saya boleh ada dalam syurga. Begitu juga dengan testimoni penghuni neraka, ya.
Ada. Dia bagi tahu kenapa dia berada di dalam neraka Allah. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, ma salakakum fi saqar, ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu berada dalam neraka Allah ni? Apa yang menyebabkan kamu berada di sini dalam neraka Allah? Lalu mereka jawab apa? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka berjawab, dulu kami dekat dunia, kami bukan orang yang dirikan solat. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, solat ni dia bukan beban. Dia bukan perkara yang menyusahkan kita, tapi solat tu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ketika mana mensyarahkan satu ayat di dalam surah Al-Lail, inna alaina lal huda, sesungguhnya ke atas kamilah, ke atas Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk, memberikan huda, hidayah. Kata para ulama dalam mentafsirkan ayat ini, orang yang nak sentiasa berada dalam hidayah Allah, petunjuk Allah, dia mesti jaga salat. Dia mesti jaga salat. Kerana untuk kekal berada dalam taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, minimum dia kena minta 17 kali daripada Allah. Itu minimum. Ya, iaitu dalam setiap rakaatnya, dia meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Orang yang cukup minimum, paling cukup 17 kali dia menyebutkan ihdinas siratal mustaqim, dia berada dalam hidayah Allah. Siapa yang kurang daripadanya, boleh jadi dia terlepas daripada hidayah Allah. Barang siapa yang lebih lagi, macam mana boleh lebih tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Kerana ada solat sunat qabliyahnya, solat sunat ba'diyahnya, ada solat sunat duhanya, ada sunat tahajudnya, ada solat sunat witir. Selagi semakin banyak dia sebut ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal, semakin kuat dia berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, perbanyakkan salat. Ada satu ketika tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, seorang sahabat minta sesuatu yang besar, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minta perkara yang besar daripada Rasulullah. Apa permintaan dia? Dia kata, ya Rasulullah, aku ingin bersama kamu dalam syurga Allah. Ini request special ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Dia bukan kata, ya Rasulullah saya nak masuk dalam syurga, tak. Tapi kata sahabat ini, ya Rasulullah saya nak bersama-sama dengan kamu dalam syurga Allah. Jadi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau begitu, ya, kamu hendaklah tolong saya. Kamu kena tolong saya. Kamu kena buat sesuatu. Apa dia? Dengan memperbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Dengan memperbanyakkan solat, ya. Perbanyakkan sujud maksudnya dengan memperbanyakkan solat. Dengan memperbanyakkan solat kita akan masuk ke dalam syurga Allah. Dengan memperbanyakkan solat kita akan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Allah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, masa pun dah habis, dah masuk waktu Isyak. Cuma saya nak terangkan sikit saja berkenaan kenapa tadi sebut subuh dengan asar saja. Subuh dengan asar kita baca apa yang disebutkan di dalam syarah, ya. Maksudnya adalah melaksanakan solat subuh dan asar secara rutin, jaga betul-betul. Dikhususkan dua solat ini kerana waktu subuh adalah waktu tidur, ramai yang tidur. Dan waktu asar pula adalah waktu yang orang ramai sibuk beraktiviti dalam meniaga. Contohnya pasar malam lah, contoh saja tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Ramai orang berniaga pasar malam tapi jaga solat. Cuma tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang tak jaga solat tu, nak membayangkan waktu tu mereka set up kemah mereka, waktu tu lah mereka dah letak apa yang mereka nak jual. Lepas tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, baru siap orang dah mula beli. Sampai terlepaslah waktu solat asar. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kata para ulama, barang siapa yang menjaga dua solat tersebut, walaupun dia dalam keadaan kesibukan, orang ramai, tapi dia jaga solat dia, ya, maka dia
dapat menjaga dirinya daripada perbuatan, daripada perkara yang mendatangkan kemurkaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua waktu-waktu tersebut juga adalah waktu dipersaksikan para malaikat malam dan siang. Pada waktu tersebut amalan hamba diangkat, dan sangat mungkin saat-saat itu dosa diampuni kerana dua solat yang dilakukan. Akhirnya dia pun akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya kongsikan pada malam ini tentang dua rukun Islam. Insya-Allah ada lagi tentang solat. Bagi saya sebut lagi supaya kita tahu solat tidak membebankan, solat tidak menyusahkan, tapi solat itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan dengan solat Allah nak masukkan kita ke dalam syurga Allah, dan dengan solat Allah nak jauhkan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam golongan orang-orang yang khusyuk dalam solat, orang yang betul-betul jaga solat di awal waktu, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang baik itu datang daripada Allah, yang salah, yang silap daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun daripada Allah dan mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih pada semua yang hadir ke kuliah kita pada malam ni, dan terima kasih pada semua yang menonton secara live ya. Barangkali ramai yang tak dapat datang pada malam ni dan menonton secara live, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.